Roma 1 ya, berdasarkan ini. Mari kita baca. 1, 2, 3. Okay. Sini dikata Roma 1:18 dia kata kemukaan Tuhan ternyata dari syurga terhadap segala kefasikan ialah kejahatan dan kehujanaan pun kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang menyembunyikan kebenaran dari yang menyembunyikan kebenaran dengan kehujanaan. Jadi ada satu masa yang tepat Tuhan akan keluarkan kemukaan. Kemukaan ialah apa? Kemarahan. Kemarahan Tuhan akan dikeluar kepada dunia ini, menghakimi dunia ini oleh kerana kejahatan mereka. Kejahatan dunia ini memang sudah banyak berlaku jahat, sangat jahat punya perkara. Daripada pemimpin dunia dan sampai ke orang awam yang biasa. Banyak perkara yang jahat sudah berlaku di dunia ini. Jadi Tuhan Bapa sudah menahan. Tiba sebelum masa itu datang untuk keluar kemukaan dia sudah menahan, bersabar dengan manusia. Tapi ada masa sudah datang dia kata tak ada lagi, terlewat, tak boleh tunggu lagi. Kemukaan dan kehakiman dia akan berlaku. Kehakimannya akan berlaku. 1 Tesalonika 1:10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari syurga yang telah dibangkitkan Tuhan daripada kematian, Yesus yang akan menyelamatkan kita daripada kemukaan yang akan datang. Jadi sangat penting kita percaya supaya Yesus yang sudah menyelamatkan kita daripada dosa akan menyelamatkan kita daripada kemukaannya akan datang. Jadi kita tak masuk ke neraka, tapi berlarang. Jadi ini sangat penting. Tuhan Yesus sudah selamatkan kita daripada dosa. Dia pun akan menyelamatkan kita daripada kemukaan. Kemukaan ialah kemarahan yang akan datang. Ya. Okay, so orang yang tertinggal di dunia ini dan tak naik masa pengangkatan, mereka akan menghadapi kesusahan besar. Dalam bahasa Inggeris kita kata the Great Tribulation. Kesusahan yang sangat besar akan berlaku kepada orang yang tertinggal, yang tak naik masa pengangkatan, di mana Tuhan akan menguji umat manusia seluruh dunia. Sekarang pun itu COVID pun terkena seluruh dunia, bukan satu tempat saja, seluruh dunia. So bayangkan ini, kesusahan besar itu akan menimpa satu dunia, seluruh dunia pun menghadapi. Bukan satu tempat kita boleh lari. Sini selamat, saya lari ke sana lah. Tak boleh. Selaras. Perkara itu akan berlaku selaras sama masa akan berlaku. Okay. Sekarang kita akan cakap tentang anti-Kristus. Anti-Kristus ialah orang yang melawan Kristus atau menentang Kristus. Satu orang akan tertimbul, dia dipanggil anti-Kristus. Dalam bahasa Inggeris anti-Christ. Anti ialah melawan, menentang. Satu orang akan tertimbul, okay? Dia akan membuat orang percayalah. Kalau orang yang tak tahu, mereka percaya kepada dia. Dia akan menentang dan meninggikan dirinya daripada semua yang disembah manusia. Dia akan duduk di dalam bait Tuhan dan mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan. Dia akan kata, percayalah saya. Dia akan berkuasa di dunia ini, di atas dunia ini, dan orang semua akan ditipu dan menengok dia, dan juga mereka akan menyembah dia sebagai Tuhan. Dia kata, saya ialah Tuhan.
Minggu lepas Pastor Tony ada cakap satu tempat kan di China. Ada seorang perempuan dia kata mengisytiharkan dia sebagai Kristus, Yesus Kristus. Dia kata percaya saya sudah kembali sebagai perempuan. Jadi ya di sempatan itu dekat India, orang sudah gereja-gereja di India itu dekat sempatan di sana lah, China tu, mereka sudah beritahu gereja dia jangan ikut itu tipu helah, itu bukan Yesus yang kembali sebagai seorang perempuan, jangan ditipu. Yesus tak cakap dia akan datang sebagai perempuan kan. So masa itu yang ini Antikristus, orang ini dia ialah orang, satu orang. Dia akan berkuasa dan cakap saya ialah Tuhan, dan dia menentang Yesus, ya. Datang dia manusia leluasa itu adalah hasil usaha iblis. Sebab iblis hasilkan orang itu. Mereka sepakat iblis, Antikristus dan Nabi palsu, 3 orang ini akan sama-sama muncul. Dan dengan membawa kuasa, tanda dan keajaiban palsu serta tipu helah hujana untuk menyesatkan orang yang binasa kerana mereka enggan menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi kenapa orang kena dihukum? Sebab dari permulaan mereka tak mau menerima kebenaran, tak mau diselamatkan. Walaupun you kata Yesus datang untuk selamatkan you, tak payahlah, saya tak payah, saya tak ada dosa pun, saya tak buat cucuk orang dengan pisau, saya tak bunuh orang, tak perlulah, saya tak perlu diselamatkan, saya baik-baik saja. Jadi kalau akhir zaman ini dan mereka dihukum ialah sendiri sebab tidak kasih kebenaran, tidak mau diselamatkan, tidak mau sebab mereka kata mana saya ada buat salah, mana saya mau orang tolong saya sendiri boleh cari nafkah, saya boleh hidup, saya boleh baik, saya boleh ada wang, apa payah siapa. So mereka fikir tak payah diselamatkan. Okay? Jadi yang ini Antikristus orang ini pun diberi kuasa dia pun boleh macam buat perkara yang mukjizat punya lah. Kuasa dia ada, sikit lah ada hak. Bukan macam kuasa Tuhan Yesus. Dia ada diberi kuasa oleh iblis, oleh syaitan. Tapi itu ialah palsu punya, menyesatkan orang. So, jangan kita percaya. Okay. Dia akan memaksa semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, orang merdeka dan hamba abdi, menerima satu tanda pada tangan kanan atau dahi di sini. Dan tanda itu ialah 666. Jadi mereka akan paksa itu 666 tanda. Nombor ni 666. Jadi yang kita tak pakai sebagai Kristian, kita tak pakai nombor 666. Bila pilih kereta punya nombor 666, mau saya mau beli, tak mau 666 itu nombor yang Antikristus itu. Okay. Jadi kita tak mau ambil nombor ni sebab untuk mengambil nombor ini ialah untuk menentang Yesus. Sama dengan menentang Yesus. Jadi dia akan memaksa. Jadi biar kita jangan ambil tangan kanan dan dahi kita. Sekarang ada teknologi terbaru, mereka boleh cukil gitu tau. Itu chip dalam kamu, dia injection dan dalam ada nombor dia. Dan kalau tak ada nombor ini, dia tak boleh membeli atau menjual. Jadi ini ialah perkara yang akan datang yang sangat susah. Jadi berdoa supaya kita boleh
angkat naik. Oh, okey. Hampir mau selesai. Wahyu 14:9 sampai 10. Mereka diikut oleh satu lagi malaikat yang berkata dengan suara lantang, jika sesiapa menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tandanya di atas dahi dan tangan, dia akan minum air anggur kemukaan Tuhan yang dituangkan tanpa tambah air ke dalam cawan bukannya itu. Dia akan dikenakan azab api dan belerang di hadapan para malaikat yang suci dan di hadapan anak domba. Jadi binatang akan keluar, ya, beast lah, beast kita panggil binatang. Beast dalam bahasa Inggeris dia akan keluar, dia akan ramai orang akan menyembah macam tu binatang itu dan patungnya dan menerima atau di dahi atau di tangannya. Okay. Dia akan kalau sesiapa yang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tandanya di atas dahi atau tangan, dia akan minum air anggur abad. Tadi kita baru ambil bahagian jamun kudus, itu pun air anggur. Tapi sekarang ini cakap tentang apa? Ini air anggur kemukaan Tuhan. Sebab Tuhan akan tuang ke dunia ini yang siapa-siapa yang mengambil menyembah binatang itu yang nombor 6 cungkil di tangan kanan atau dahinya. Jadi Tuhan akan membalas dengan kemarahannya, tuangkan ke dalam sesiapa yang membuat demikian. Dia dikenakan azab api dan belerang di hadapan, akan dicampak ke api belerang dan di hadapan para malaikat yang suci, di hadapan disaksi oleh anak domba Yesus. Okey, akhirnya apakah tanda-tanda zaman akhir? Jadi kita pun tahu ada tanda-tanda yang akan datang. Okey, yang bagi tahu kita, oh, Yesus akan datang segera lagi. Sudah banyak tanda akan ditunaikan. Jadi you tahu masa itu sudah datang. Kuatlah, you tahu lah. Tapi hari sebenar you tak tahu bila dia akan datang. Pengangkatan itu berlaku dia, you tak tahu. Tapi tanda seumumnya kamu tahu. Cepatnya akan berlaku tandanya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, murid-muridnya datang mendapatkannya. Pada masa itu tiada orang lain di situ. Mereka bertanya, katakanlah kepada kami, bilakah hal-hal itu akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatanganmu dan zaman akhir zaman? Yesus pun sudah ditanya oleh murid-muridnya. Yesus menjawab mereka, awas, jangan terperdaya oleh sesiapa pun. Ramai orang akan datang dengan namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan membuat ramai orang terperdaya. Kamu akan mendengar tentang kenapa? Peperangan, satu peperangan dulu. Desas-desus peperangan. Tetapi janganlah kamu gentar, kerana hal-hal begitu harus terjadi. Tetapi belum sampai waktunya akhir zaman. Bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa. Sekarang lah, negara di sempatan negara India dan China sudah mulai tembak-tembak. Sudah ada orang askar India mati dan askar China pun mati. So ini pun, dan juga mereka mau menyerang Taiwan kan, Pulau Taiwan. So jadi dan USA pun mau datang untuk tolong Taiwan. Dan Rusia sekarang pun macam mau berlawan dengan USA. So jadi ini semua berita dalam berita. So kalau boleh you dengar-dengar, teliti dengan berita-berita. Bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Sekarang China pun mau sampai air dekat kita, Vietnam ke, Filipina, Malaysia kan pun dia mau ambil perairan kita. So kita pun mau macam membangkang kegiatan mereka. Jadi ini ya, bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Kebuluran dan tempat bumi akan
berlaku di merata-rata. Segala ini cuma permulaan kesakitan sebelum bersalin. Sebelum bersalin mesti ada sakit. Setelah itu kamu akan ditangkap dan diserahkan untuk diseksa dan dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua bangsa kerana namaku. Pada masa itu ramai tidak akan lagi beriman kepadaku dan mereka akan saling mengkhianati dan membenci. Ramai nabi palsu akan tampil memperdaya orang ramai. Kejahatan semakin merebak sehingga kasih sayang hampir luput dari hati manusia. Namun demikian, sesiapa yang bertahan ke saat akhir akan diselamatkan. Injil tentang kerajaan Tuhan akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi sebagai satu kesaksian kepada semua bangsa. Selepas itu barulah tiba akhir zaman. Jadi Tuhan mahu ramai orang mendengar tentang Injilnya. Sekarang boleh melalui internet. Siapa-siapa pun boleh naik masuk ke internet dan dengar banyak-banyak khotbah kan. Seksaan yang besar akan berlaku. Oleh itu, apabila kamu melihat kekejian yang membawa kebinasan yang disebut oleh Nabi Daniel di tempat suci, biarlah para pembaca memperhatikan hatinya. Ketika itu orang yang di dunia mesti lari ke pegunungan. Boleh lari ke Gunung Kinabalu. Orang ramai, orang yang di atas bumbung ketika itu janganlah masuk ke rumah mengambil apa-apa. Kalau tertinggal mau naik atas jangan ambil apa. Yesus, saya perlu ambil kotak emas yang saya simpan atau kertas duit yang banyak saya suka simpan. Orang yang di ladang, kalau masa itu berlaku, kamu bercucuk tanah di ladang, nenek kamu usahlah masuk mengambil jubah. Belum, saya belum ambil baju saya tukar baju, belum, tak payah. Baju pun jatuh lah. Malanglah ibu yang mengandung dan menyusui anak masa itu. Berdoalah semoga kamu tidak terpaksa melarikan diri pada musim dingin atau hari Sabat. Kalau winter, musim cuaca dingin. Ketika itu akan berlaku kesengsaraan yang belum pernah berlaku sejak dunia dicipta sampai sekarang dan tidak akan pernah berlaku lagi. Kalau masa itu tidak disingkatkan, tiada seorang pun akan selamat. Namun demikian demi umat pilihannya, masa itu disingkatkan. So Tuhan akan fikir umat pilihannya akan dipendekkan, masa itu akan dipendekkan. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Kristus ada di sini atau di sana, dia ada di sana, janganlah percaya. Kerana beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan menunjukkan berbagai mukjizat. Sampai mukjizat pun boleh berlaku. Jangan, kalau itu mukjizat bukan berdasarkan nama Yesus, jangan. Serta keajaban untuk memperdaya orang. Kalau boleh termasuk umat pilihan. Dengarlah, aku telah memberitahumu semua ini sebelum terjadi. Jika orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di gurun, janganlah kamu ke sana. Dan jika mereka berkata, dia ada di dalam bilik, usahlah kamu percaya. Sesungguhnya anak manusia akan datang seperti kilat. Jadi anak manusia datang itu cepat, sekelip mata, cepatlah, kilat yang memancar di seluruh langit dari timur ke dari timur ke barat, cepat dia berlaku macam itu. Kilat. Okay. Di mana ada bangkai itu di sini kerumunan. Tidak lama selepas kesengsaraan masa itu matahari akan dikelamkan dan bulan tidak akan bersinar lagi. Jadi tanda-tanda di langit pun ada berlaku. Bintang-bintang di langit akan gugur dan kuasa-kuasa di langit akan digoncang. Tanda anak manusia akan kelihatan di langit. Semua suku bangsa di bumi akan menangis melihat anak manusia dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Sangkakala akan dibunyikan dengan kuat dia, dan anak manusia akan menghantar malaikat-malaikatnya dan menghimpunkan umat pilihannya dari 4 mata angin. Dari satu ujung langit ke ujung yang lain. Okey, jadi ini ialah
hari ini punya khotbah. Mari kita berdiri, bangkit. Dan last ialah Matius, dia kata 2 orang akan bekerja di ladang, 1 orang akan dibawa dan 1 ditinggalkan. 2 wanita akan menggiling gandum, seorang akan dibawa naik, seorang lagi ditinggalkan. Jadi masa kedatangan Yesus itu atau pengangkatan bermula berlaku, 2 orang akan buat kerja masing-masing. Hari-hari yang punya kerja. Saya bukan hanya pagi pergi ke gunung, berdoa sana, jangan makan minum, tunggu kedatangan Yesus. Bukan macam tu. Buat apa yang kamu buat tiap-tiap hari, tapi bersedia. Bersedia. Kepala kanan ini bila itu berlaku, COVID kan kita tak boleh keluar lagi kan, dilarang kan keluar kan. Jadi kita sudah tahu kan macam tanda-tanda ada kan, kesan-kesan. Jadi saya dan pastor Tony pun sediakan banyak bekalan di rumah. Itu pun sudah sediakan sebelum itu lockdown, kawalan ketat itu berlaku. Dan pastor Tony pun telefon adik dia, you ada makanan tak? Kata tak ada. Saya pun tak ada, tak sediakan. Tengok. Dan orang lain kena tolong dia. Adik dia yang last bongsu itu. Jadi masa itu kita tak boleh tolong orang lain. Sebab itu persendirian punya hal. Masa itu kita masih panggil staff kita hantar sayur lah. Sebab company kita boleh keluar, sebab kita buat penghantaran bekalan makanan kan. So, masa itu masih boleh tolong. Tapi yang lain hari itu, yang kedatangan Yesus itu, tolong, pegang tangan saya mau tumpang dengan you, boleh naik. Tak boleh pegang tangan adik ke, atau isteri ke, atau suami, atau adik Larry. Tak boleh pegang tangan mama, naik bersama-sama. Tahu tak Larry? Sendirian persediaan. So siapa pun tak boleh tolong kamu. Okay, tadi kita mesti sediakan sendiri. Jadi berdoa supaya kita boleh dapat naik. Amen. Mari